Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali Bijak Wang untuk hari ini. Seperti biasa kita akan bersama dengan Dr. Niki Syuhada, ya Zana? Ya, betul. Dan menariknya hari ini kita akan bercakap tentang pelaburan, tetapi pelaburan korporat. Okey, bersama dengan Dr. Niki dan seorang lagi tetamu di studio. Assalamualaikum Dr. Niki. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Baik, salam ceria, salam bijaksana bijak sini. Salam bijaksana dalam mengendalikan urusan kewangan kita. InsyaAllah. Dan kita juga bersama dengan Puan Asniza Cik Ros, perunding keuangan. Jadi hari ini kita mulakan dahulu bersama dengan Dr. Niki untuk kita mengetahui lebih lanjut topik kita hari ini. Silakan Dr. Niki. Ya, selalunya kita apabila belajar tentang ataupun bercakap tentang hal pelaburan, kita selalunya membincangkan di Bijak Wang ini adalah kewangan peribadi kita dan kewangan untuk keluarga kita. Ya, pada hari ini saya ingin berkongsi tentang pelaburan korporat. Jadi kenapakah bagus dia sebagai seorang pelabur peribadi mengetahui tentang pelaburan-pelaburan korporat, dan mungkin ada di antara pendengar-pendengar kita di luar sana mempunyai perniagaan-perniagaan sendiri dan mempunyai syarikat. Ya. Jadi apakah gunanya kita mempunyai pelaburan-pelaburan syarikat dan juga apakah bezanya dengan mempunyai pelaburan-pelaburan peribadi. Jadi hari ini jika anda mempunyai pelaburan peribadi, itu adalah kewangan yang kita uruskan untuk keluarga kita, diri kita. Tetapi jika kita mempunyai suatu perniagaan, ya, kita menguruskan pelaburan itu melalui bentuk korporat, di mana pelaburan itu di atas nama syarikat kita sendiri. Jadi sepatutnya kita mempunyai pelaburan di atas nama syarikat, kerana ini sudah tentunya satu pelaburan bagi kebaikan syarikat kita, mendapat keuntungan dan menggunakan keuntungan daripada pelaburan itu sendiri. Seperti sebagai seorang individu, sesebuah syarikat juga perlu mempunyai pelaburannya sendiri. Baik. Kat sini kita pernah dengarkan kalau orang mempunyai suatu syarikat, kadang-kadang ramailah mereka yang mempunyai perniagaan. Mereka bercerita dengan saya, mereka menggunakan wang daripada perniagaan itu terus untuk kegunaan harian. Maknanya dia tidak ada dia tidak ada dua balance sheet yang berlainan, tidak ada dua akaun yang berlainan. Yang itu kita kira salah lah. Kita kena mempunyai syarikat, mempunyai akaunnya sendiri dan pelaburannya sendiri untuk menjanakan keuntungan bagi kegunaan syarikat itu sendiri. Dan tuan punya owner sepatutnya mempunyai pelaburannya sendiri untuk kegunaan. Dia tidak boleh disatukan. Ya. Jadi mungkin bagi mereka yang baru pertama kali mempunyai syarikat sendiri, dan segi nak tadbir urus tu bagaimana? Ya, jadi kita mesti tadbir uruskan kewangan syarikat dengan adanya balance sheet syarikat, dan uruskan kewangan sendiri setelah menerima wang daripada syarikat. Uruskan balance sheet tersebut, iaitu penyata yang kita perlu urus. Ini yang minggu lepas kita cerita tentang seminar yang saya jalankan, iaitu seminar Introduction Financial Planning. Dekat situ saya ada ajar bagaimana untuk membuat balance sheet, bagaimana untuk menulis balance sheet. Senang saja sebenarnya. Jadi di seminar tersebut saya ada ajarkan. Jadi kalau bagi anda yang mempunyai perniagaan, semestinya mesti mengetahui bagaimanakah untuk menulis balance sheet ini. Okey, walaupun perniagaan tu kecil saja, kena asing. Dia bermula dari kecil. Okey. Bermula dari kecil. Di sini saya juga nak kongsi, ada satu perkongsian hari ini tau. Di mana seorang asnaf, dia adalah seorang asnaf dulu dengan lembaga zakat Selangor, mari saya dapatkan nama dia. Okey, dia buat perkongsian hari ni, nama dia Puan Asmiriha, berumur 44 tahun, seorang ibu tunggal, mempunyai anak seorang, suaminya meninggal ketika umurnya 27. Dia berhijrah dari JB ke KL untuk mencari nafkah untuk diri dan anaknya dengan gaji cuci pinggan dahulu, RM300 sebulan.
Ya, jadi dia ikat perut sendiri demi anaknya itu selama 3 tahun. Buang malu, pergi ke masjid ya untuk menjadi seorang asnaf penerima zakat. Dan mula terima zakat di Lembaga Zakat Selangor, simpanan dia buat RM15 setiap bulan. Itu yang kita duk bincang-bincang dalam bijak wang selama ni. Ya, simpan duit RM15 setiap bulan walaupun dia seorang asnaf, dan mula berniaga. Dan akhirnya dapat bantuan lori dan peralatan dan sebagainya daripada lembaga zakat. Dan akhirnya dapat bantuan beli mesin untuk buat aiskrim dengan jenama sendiri. Dan hari ini sudah keluar daripada asnaf dan membayar zakat pula. Dan jika kita mulakan apa-apa saja bentuk perniagaan hari ini, kita mesti tahu bagaimana untuk ada balance sheet dia, menguruskannya. Dan salah satu cara untuk menguruskan adalah dengan pelaburan syarikat. Okey, itu dia. Dan hari ini kita tidak bersama dengan Dr. Niki saja, tetapi bersama dengan Puan Asniza Cik Ros sebagai perunding keuangan. Okey, mungkin Puan Asniza boleh berikan sedikit tips-tips ataupun ialah panduan kepada mereka yang nak tadbir urus, cara urus yang terbaik untuk membolehkan mereka ni mendapat pulangan yang positif. Okey, pertama-tama saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Niki dan juga pihak bernama kerana sudi menjemput saya untuk berbincangkan tentang perancang kewangan yang lebih hebat dekat sini. Okey, so alhamdulillah, so memandangkan apa yang saya ingin berkongsi di sini melalui simpanan corporate company ya, selalunya syarikat besar ni, atau walaupun bukan saja syarikat besar atau syarikat kecil pun sekalipun, actually dia kena bermula dengan permulaan dahulu, mempunyai matlamat sebenar apa yang dia perlu ada dalam simpanan syarikat. Di mana di sini pihak kami daripada orang kata daripada company pelaburan ni, dia boleh membantu menggandakan simpanan yang sedia ada tu. Daripada tak banyak boleh digandakan. Memandangkan ramai yang rasa simpan di dalam satu tempat itu selalunya dari segi kewangan di dalam bank lah. Di dalam bank tu mungkin pulangan yang agak tak ketara lah, agak sedikit. Sebenarnya dia ada peluang lain di mana boleh memberi lebih berganda, iaitu antara pulangan pun kita boleh bagi antara 10 ke 15% seminimum. So sekarang ni kita nak membantu macam mana nak membesarkan simpanan yang ada tu. Tapi tak ramai yang berani untuk mendapatkan pulangan yang besar sebabnya takut dengan risiko. Betul-betul. Ramai yang kata bila kita masuk dalam satu simpanan yang besar pulangannya, pasti ada risiko yang besar. Sebenarnya di sini dalam unit trust, actually sebenarnya dia boleh bagi, orang kata tidaklah ketara lah risikonya, dan rasanya tidak ada langsung bagi saya lah untuk risiko yang besar. Sebab dekat sini pembahagian telah dibuat dalam produk unit amanah sendiri. So dan juga melalui unit amanah, pelaburan itu diuruskan oleh syarikat unit amanah di mana mempunyai pengurus-pengurus dana tersebut yang mempunyai track record dan mempunyai pengetahuan yang tinggi, di mana bukan hanya seorang tetapi sekumpulan orang akan membuat research sebelum mereka melakukan apa-apa pelaburan ke atas wang yang disimpan itu. Okey, dalam pelaburan korporat ni, bila kita sebut korporat tu, saya membayangkan untuk syarikat-syarikat besar, yang untung gah, besar-besar macam tu, ada had tak untuk mereka melabur? Maksudnya di sini mereka ada perniagaan tetapi mereka mungkin rasa, oh layak ke tidak ni aku nak melabur, bunyi pun korporat kan. Ada had tak simpanan ataupun keuntungan untuk mereka melabur? Okey, sebenarnya kalau ikut permulaan simpanan mana-mana unit amanah, seminimumnya hanyalah RM500 saja.
Okey, maknanya boleh lah. So RM500 sesiapa pun boleh. Okay. So bukan saja company besar atau kecil lah sekarang ni yang kita perbincangkan ni. Ya, Bukan dan dah jadi cecah juga juta-juta tak ada. matlamat mereka lah. Sekarang jika mereka lihat, mereka mempunyai sejumlah wang yang mereka simpan sekarang ini di dalam akaun biasa yang mungkin tidak membawa pulangan yang lebih tinggi, dan duit ini mereka boleh simpan dalam jangka masa yang lebih panjang. Jadi mereka dah nampak ada satu amount wang yang sentiasa tertinggal di dalam akaun biasa dan tidak dimanfaatkan dari segi untuk mendapat pulangan yang lebih. Jadi wang ini boleh dilaburkan oleh syarikat tersebut melalui unit amanah untuk mendapatkan pulangan yang lebih baik untuk jangka masa yang lebih panjang. Okey. Dan mungkin apa yang Puan nak tambahkan, Puan Ija? Okey, so yang paling seronoknya dalam simpanan di dalam corporate saving ni, actually yang bagusnya sebab tidak dikenakan cukai. Sebenarnya tidak dikenakan cukai tu kepada capital, maksudnya prinsipal yang dia ada tu. Dia tidak dikenakan cukai sekiranya dia ada sejumlah wang yang nak dilaburkan. So pelaburan contohnya jumlah wang tu tidak dikenakan cukai kecuali mungkin daripada segi dividen dan bonus lah. So dekat sini dah lebih menguntungkan lah. Kalau kita tengok, kalau pergi ke mana-mana simpanan tu memang nak perlu dibayar cukai untuk prinsipal tu. Ya, ini adalah tidak dikenakan cukai untuk keuntungan yang kita panggil capital gains. Contoh, jika wang yang dilaburkan itu adalah RM100,000 dan akhirnya pulangan itu telah mencapai contoh RM120,000 daripada capital gains, kenaikan harga. Okey. Baik. Jadi itu tidak dikenakan cukai bagi syarikat tersebut. Okey, banyak lagi yang akan kita tanyakan dan juga mungkin ada di kalangan pendengar kita yang nak tahu lebih lanjut, boleh telefon kami seketika nanti 0326927939. Kita berehat seketika, Kemas Kini 5 Utama. Bijak Wang, kita terus sambung lagi bersama Dr. Niki Syahada, juga perunding keuangan. Di sini kita ada Puan Asniza Cik Ros. Ya, kan saya nak mengambil kesempatan kat sinilah untuk memberi motivasi kepada kita punya pendengar-pendengar ya, untuk memulakan perniagaan. Alright? Kerana Malaysia setakat penggalian pertama 2014 ini mempunyai 6.2% growth ya, pertumbuhan, dan Malaysia merupakan di tangga ke-12 di dunia mengikut kepada Institute Management Development World Competitiveness daripada Swiss ya. Mereka mengatakan 2014 Malaysia berada di tangga ke-12 dari segi daya saing maju perniagaan kita ya. Jadi kita sebagai rakyat mestilah mengambil keharmonian perniagaan, persekitaran dan prasarana yang ada setakat ini untuk memulakan langkah kita di dalam dunia perniagaan. Ya. Dan hari ini kita membincangkan apabila kita sudah berniaga, apa yang patut kita buat adalah mempunyai balance sheet atau ada pelaburan sendiri dan income dan expense sendiri melalui syarikat tersebut. Kita kena jadikan dia dua bahagian, jauh daripada owner dia. Jangan satukan duit tersebut. Jadi tuan punya perniagaan mesti mempunyai balance sheet sendiri ya, dan perniagaan mesti mempunyai balance sheet sendiri dan mempunyai pelaburan sendiri. Adakah ramai sebenarnya yang membuatkan perkara itu, menjayakannya? Tak ramai. Sebab apa? Mungkin sebab tak tahu ya. Kedua, mungkin tidak didedahkan dengan informasi tersebut. Dan ketiga, mungkin sendiri punya pun belum lagi baik di mana dari segi personal, peribadi pun belum ditulis, belum mempunyai balance sheet sendiri, belum melabur sendiri, belum menguruskannya sendiri, di mana itu yang juga berjangkit dengan perniagaan. Dan mungkin
kan, kita ingat perniagaan ni kecil lagi, tak payah nak buat kan. Jadi ini yang hari ni saya memberi pendedahan ini kepada semua pendengar saya untuk mula berfikir mempunyai perniagaan, dan daripada sekecil-kecil perniagaan itu mulakan ada balance sheet dia. Tulis dari segi income, maksudnya pendapatan, expenses, maksudnya apa yang kita dah belanjakan. Maknanya aliran keluar masuk wang tu. Aliran cash flow kita kena tulis, dan akhirnya kita akan nampak berbaki. Di mana duit di dalam akaun kita asyik-asyik ada je bulan-bulan kita nampak berbaki kat situ kan. Tapi duit itu tidak dilaburkan dengan sempurna, di mana masih mendapat pulangan yang sangat rendah. Jadi kita ada pelbagai cara untuk boleh mengembangkan dengan cara pelaburan. Bukan sahaja dari segi expansion of business. Kadang-kadang orang berniaga dia kata, saya tak perlu simpan duit kat mana-mana tempat lain, tak perlu mencari tempat-tempat yang lebih baik pulangan, kerana saya boleh masuk balik dalam bisnes saya, beli lagi banyak lagi stok, berroll balik, beli lagi naik. Dia kata memang betul. Tetapi jika kita tidak memegang cash di tangan, kita tidak menguruskannya secara cash dan secara pasif, itu tidak ada kestabilan untuk syarikat tersebut. Baik, selepas kita dapat tahu adanya pelaburan perniagaan ataupun korporat ini, apakah manfaat kepada peniaga-peniaga, tak kiralah dia tu peniaga besar ke ataupun peniaga kecil-kecilan ke, bila dah melabur dalam tempat yang betul lah. Okey, actually sebenarnya apabila kita buat pelaburan ni, sebenarnya kita nak dapatkan keuntungan, betul? So, bila dalam keuntungan tu banyak yang faedah yang kita boleh dapat. Okey, memandangkan sekarang ni ramai company-company, syarikat-syarikat besar dan kecil mempunyai, kalau tak ada pun 1, 2, 3 orang pekerja lah kan. So, sometimes sampai pekerja-pekerja ni 2-3 tahun dah bekerja tapi masih tak dapat bonus. Kenapa? Kerana simpanan yang dia buat selama ini tidak boleh membantu dia untuk membayar bonus dan maybe bonus dan sebagainya. Kadang-kadang syarikat itu hanya bergantung pada jual lebih banyak, nak dapat pendapatan lebih banyak baru nak boleh bagi bonus, kerana hanya daripada perniagaan dia sendiri. Okey, katalah kerana melabur, dia tidak laburkan. Katalah melabur, ada tak peluang untuk pelabur berniaga ni mengeluarkan balik, katalah mereka memerlukan duit untuk pelaburan sebagai modal boleh buat keluar kan? ke ataupun memang tak boleh sampai sebab ada syarat-syarat juga kan. Betul. Itulah unit amanah. Dia sangat bagus because dia bila-bila masa boleh buat pengeluaran. Tapi sebagai pihak saya memang advice lah, kalau boleh biarlah setahun kemudian lah, supaya kita boleh nampak pergerakan untung dia tu, perkembangan dia duit tu. So dekat sini mungkin dengan simpanan tu sendiri, yang saya nak maksudkan sekarang, keuntungan yang kita yang ada tu memang agak besar daripada dia simpan melabur di dalam FD atau letak dalam current account dan sebagainya. Dekat sini dengan keuntungan ada ni, boleh membantu membayar bonus staff dia, boleh kebajikan staff-staff dia. Okey, boleh beri contoh mungkin, katalah paling rendah tadi RM500 sebulan sebulan. Maknanya one time masuk tu RM500 untuk membuka akaun. Serendah-rendah RM500 untuk membuka akaun. Untuk simpanan tu kemudian syarikat mempunyai beberapa cara untuk menambah akaun, iaitu boleh menokok setiap bulan, atau sekali masuk sahaja, tidak ada tokok lagi, atau membuat tokok setiap bulan boleh juga. Ini adalah bagaimana yang syarikat perlukan saja, di mana lebihan duit yang ada, dia boleh berbuat pelbagai cara untuk menokok pelaburan tersebut. Dari segi keuntungannya bagaimana? Dividennya mungkin boleh beri contoh lah supaya orang dapat bayangkan benefit dia, manfaat dia. Contoh, kita ambil satu company besar lah, tak besar pun mungkin dia boleh invest dalam 1 juta. Alright. Dalam 1 juta itself, kalau dia letak dalam FD, of course pulangan dia kurang daripada 3% kan. Tengok rate FD yang sedia ada lah. Sekarang ni mungkin 3.15, 3.2. Kita tengok rate semasa lah, dan dari bank ke bank akan berbeza. So di sini pulangan yang kita bagi seminimum pun katalah 10%. Dekat situ kita boleh tengok, kita boleh gandakan daripada simpanan asal dia sebelum ni. So di sinilah keuntungan tu yang boleh membantu segala pergerakan company dia.
syarikat dia. Dari yang saya nak tekankan, di mana kalau katalah keuntungan tu selama ni yang dia tak nampak because of pulangan yang sangat sedikit, so dia tak mampu nak membayar segala kebajikan staff-staff dia dari segi bonus, daripada medical dan sebagainya kan. So di sini dia ada peluang. Pelaburan yang ada tu, jumlah katakanlah 1 juta tu dia laburkan dalam pihak kami 10% return, dia dah dapat extra 10,000. Okey. Baik, kita nak terima pemanggil dahulu Dr. Niki ketika ini bersama dengan Encik Zainal di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf doktor dan panel yang lain. Ya, saya. Saya baru saja buka dengar dan nak minta sikit pendapat lah. Ya. Saya ada kami berdua suami isteri ada sekeping tanah yang kami bercadang nak jual tapi harganya terlampau murah. Jadi kita nak mortgage dan ambil duit untuk labur. Apakah cadangan Dr. Niki dan panel kalau boleh diberi penerangan untuk kami? Adakah lebih untung ataupun kalau tidak, kalau sebab bila kita mortgage tentunya kita kena bayar faedah dan sebagainya. Ya, boleh ulang sedikit lagi, mempunyai tanah. Saya mempunyai tanah, keping tanah di kawasan yang strategik. Ya. Tapi kebetulan nak jual tu dia orang nak harga terlampau murah. Okey. Jadi kita cadangkan nak mortgage mortgage pada bank untuk ambil duit dan buat pelaburan lah. Okey. Dan berapakah kalau dah buat tinjauan, jika dimortgagekan berapa boleh dapat? Costing million. Okey. Million lah. Ya. Kalau dua orang mungkin kami boleh dapat dalam 500,000 seorang tu mungkin boleh lah. Okey. Atau mungkin lebih sebab luasan tanah pun 4.6 acres. Ya. Dan tanah tu pun dalam bandar, kawasan bandar. Semua tanah keturunan dan sebagainya, semua orang nak price, nak harga murah. Ya. Jadi kita cadangkan nak jaga. Ya. Saya dapat buat pelaburan melalui macam Tuan cakap tadi unit amanah. Unit amanah, yes. Ya. Adakah dia dapat menguntungkan setelah dibayar nanti kita kena bayar kaedah sebagainya. Terima kasih doktor. Kita dengar jawapannya Cik Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cik Zainal. Okey. Ya, pertama sekali kan Cik Zainal, apabila kita membuat pelaburan ni, kita mesti tahu apakah dia matlamat dia. Kalau melalui unit amanah ini, matlamatnya adalah untuk jangka masa panjang. Bermaksud duit 500,000 ini jika saya laburkan, ujungnya nanti saya nak berapa dan untuk apa kegunaan dia. Selalunya untuk amanah saham kita gunakan untuk, sebagai contoh, amanah saham syarikat kita gunakan wang itu untuk membayar gaji pekerja atau membayar bonus pekerja. Jadi kita setiap tahun kita simpan, pelaburan itu memberikan kita pulangan dan pulangan itu kita ada tempat untuk kita tujukan hasilnya tadi. Atau kita tidak gunakannya jika dapat dividen pada setiap tahun atau bila tahun-tahun yang di-announce ada dividen. Ada juga kita yang tak gunakan duit itu. Kita roll balik duit itu di dalam pelaburan. Maknanya kita reinvest duit tersebut. Kita masukkan dia semula dalam pelaburan. Jadi ada kalanya kita ambil untuk bayar bonus gaji pekerja dan sebagainya, dan ada kalanya kita tidak ambil untuk roll dia, untuk dia besar lagi. Jadi di sini maknanya untuk jangka masa panjang kita simpan duit ini untuk menghasilkan lebih banyak pulangan pada kita jika kita compare untuk letakkan di akaun biasa. Ya. Jadi untuk Tuan Zainal sendiri tadi, jika tanah ini tidak dimajukan, tak buat apa-apa kita tidak buat apa-apa dan kita mengambil cagaran dan ada pembayaran dan sebagainya. Jadi jika uang ini kita letakkan, kita kena buat kira-kira adakah jika dia mendapat
contoh daripada track record yang sedia ada, kemungkinan 10% kita dapat daripada amanah saham. Adakah ini memberikan dia lebih pulangan jika duit 500,000 itu dia gunakan untuk berniaga dan mengembang lain-lain cara lagi. Dengan itu kita harus duduk berbincang dahulu, memerlukan masa 20-30 minit memastikan apa yang kita buat ini adalah satu perkara yang lebih baik untuk wang ini. Tadi Cik Zainal tanya sesuai ke tidak untuk melabur dalam unit amanah tadi tu? Pastinya sesuai jika ada jika dia selepas ditolak pembayaran semula kepada bank. Kita nak tahu mampu ke tidak bayar semula kepada bank. Dan wang ini memerlukan masa untuk dia tumbuh dan adakah kita mampu membayar setiap bulan kepada bank tersebut yang 500,000 tadi atau sejuta atau beberapa juta itu kena buat calculation. Kena betul-betul supaya kita positif akhirnya mendapat keuntungan yang lebih. Dan Puan Asniza sendiri mungkin berdasarkan pengalaman juga kan, berjumpa dengan pelbagai pelabur kan, ada berapa pilihan sebenarnya yang membolehkan seseorang itu melabur dalam sektor korporat ni? Setiap orang, kita tahu mengusahakan perniagaan yang berbeza kan. Okey, maksud pilihan tu macam mana? Dari segi kategori untuk melabur tu. Okey. Dalam siapa yang boleh melabur kan? Dari segi kemampuan ke? Okey. Of course lah, sebenarnya yang macam saya kata tadi, dalam unit amanah just seminimum RM500. So kita boleh membahagikan untuk personal matter dan juga untuk company. So sesiapa pun layak untuk buat pelaburan dan mempunyai matlamat yang tersendirilah apa sebenarnya matlamat dia. For example macam sekarang ni dia perlukan apa untuk company. So matlamat dia ialah untuk apa? So siapa-siapa sebenarnya boleh layak untuk membuat pelaburan dalam unit amanah kita. Okey, katalah kes Encik Zainal tadi, saya beri contoh kes je lah Mungkin dia bukan seorang peniaga tapi dia akan dapat duit cash. Jadi ada tak jenis-jenis pelaburan yang mungkin berkait dengan kes yang dapat duit tiba-tiba ni lah maksudnya? Ada tak kategorinya? Kategorinya, okey. Macam sekarang ni, macam Cik Zainal tadi, dia nak jual, dia nak mortgagekan dia punya tanah tu. Ada duit sekarang ni. Dia ada duit sekarang ni. Dia boleh dah mulakan dengan segera. Tapi dia kena ada matlamat perancangan sebenarnya tu yang saya nak tahu tu. Walaupun dia tak berniaga. Walaupun dia tak berniaga sebab duit ni sebenarnya jadi kita dia boleh invest secara peribadi. Peribadi secara kategori peribadi lah. Dia tak bukan untuk company lah because dia pun tak ada ni kan syarikat kan. So kita boleh gunakan duit tu untuk future berapa tahun lagi dia nak bersara dan sebagainya. So duit tu kita akan gandakan sampai dia bersara lah. Okey, biasanya kalau RM500,000 dia akan berganda macam mana dalam berapa tahun? Saya suka tengok yang Dr. Niki congak-congak tu. Boleh bayangkan kan macam banyak lagi simpan, banyak lagi untung macam tu. Okey, berdasarkan track record lah. Sebab saya tak nak cakap garanti sebab dalam unit amanah kita tak boleh cakap garanti. But based on track record lah kita boleh bagi antara 10 ke 15% lah. Maknanya kalau RM500,000 kita depends on how long dia nak, berapa lama dia nak simpan. For example sekarang ni kalau kata dia kata duit tu nak simpan untuk 10 tahun dari sekarang. Okey. So kalau RM500,000, kalau RM100,000 pun dah boleh dapat dalam 400 lebih. Kalau RM100,000 pun dah 400 lebih, daratlah dengan kali dengan 5 lah. Maknanya pelabur tu boleh tetapkan sendiri berapa lama jangka masa yang dia nak simpan. Betul. Dia boleh sebenarnya dalam unit amanah kita ambil masa 3 ke 5 tahun sebenarnya. Itu adalah masa yang sangat bagus lah. Matematik lambat sikit. Jadi RM400,000 darat 5 maknanya berapa kali dekat kosong ni? 2 juta tu. Sangat kosong. Itu adalah 2 juta. Okey. Just dengan serendah simpanan RM500,000 pun dah boleh dalam masa 10 tahun. Okey, itu RM500,000. Tetapi bukan digarantikan lebih kurang kita kena anggaran lebih memaham kerana apabila diuruskan melalui unit amanah kita mempunyai pengurus-pengurus dana yang akan melaburkan wang itu bagi pihak kita. Jadi jika track record yang pernah diberikan kita tidak boleh kata ke depan pun sama, tapi
ke belakang ni orang dah dapat 10%, 15%, ada yang 20%, mengikut kepada jenis amanah saham yang dibeli, mengikut kepada harga harian yang dia beli, mengikut kepada dividen dan bonus-bonus yang dia telah dapat. Dia ada banyak cara untuk mendapat keuntungan itu. Jadi apabila kita memahamkan itu, maka kita akan dapat satu track record ya yang pernah didapatkan oleh pelabur-pelabur lain. Jadi jika kita ambil financial ruler mengikut kita punya calculation jika 10%, jika anda letak 100,000 dalam masa 10 tahun, jika 10%, wang itu akan berganda menjadi 259,000. 259,000. Jika ianya 15%, ia akan berganda kepada 400,000. Jadi jika dianya lebih tinggi, maka keuntungan itu akan lebih tinggi jika berbeza dengan jika dapat 4%. Jika 4%, 100,000 itu akan berganda menjadi 140,000. Jadi sebab itulah peratusan yang kita dapat itu sangat penting ya, dan kita kena faham bagaimana peratusan itu didapatkan oleh fund manager. Okey. Dan saat-saat begini juga, sebab ramai juga orang yang dapat macam duit, orang kata rezeki tiba-tiba datang ni, memang rezeki dari Allah, tapi macam-macam cara boleh datang. Dan ramai juga yang tersalah melabur. Jadi selepas ni kalau nak melabur kena cari orang yang betul lah. Bagaimana agaknya Puan Asniza, terutamanya sebab sekarang ni pun penipu pun boleh tahan ramai. Kadang-kadang menggunakan nama bank-bank tertentu. Peguam pun ada yang menipu. Kita pun tak berani kan. Betul. Jadi mungkin nasihatlah untuk Cik Zainal ataupun pendengar-pendengar lain yang mungkin ada saluran untuk mereka melabur. Okey, nasihat saya kalau boleh kita kena rujuklah kepada orang yang benar lah. Bidang apa yang contohnya, sebagai contoh, kalau dia kata dia nak buat pelaburan, means dia kena pergi kepada penasihat kewangan lah. Sebab dia memang berminat untuk pelaburan. Selalunya orang akan bertanya kepada orang yang tak sepatutnya untuk mendapatkan pendapat dan penerangan. So jadi bolehlah kontak kalau dengan macam Puan ni, Nica. kalau macam ni, siapa yang berminat untuk buat pelaburan melalui cash money dia sendiri ataupun corporate company, boleh hubungi saya di nama saya Asniza Cik Ros. Boleh panggil Ija. Nombor telefon saya ialah 012 674 6634. Saya ulang semula, 012 674 6634. Atau hubungi ke pejabat 03 41 444 004. Okey. Dan nasihat saya adalah mesti kita fahamkan dahulu bagaimana pelaburan itu dilakukan ya, sebelum kita membuat satu-satu pelaburan. Dan apa-apa saja bentuk pelaburan, kita boleh checking background dia. Kita check nama syarikat dengan bank negara punya website. Kita ada Securities Commission punya website ya. Lakukan itu dan melaburlah dan mencarilah tempat yang lebih baik daripada akaun biasa. Okey, itu kalau anda rasa anda nak buat pelaburan terhebat, pelaburan yang gah untuk syarikat anda, anda berhubunglah kepada mereka yang benar-benar sahih. Ada cop. Dan hari ni kita belajar ya, jika kita mempunyai syarikat, duit lebihan syarikat tu mesti kita adakan supaya kita dapat melabur. Kerana kita akan ada dua cara mendapat income dan pendapatan syarikat. Satu adalah daripada membesarkan lagi stok, membesarkan lagi perniagaan, membesarkan lagi cawangan, mempunyai banyak lagi cawangan dan sebagainya. Dan juga dengan cara melabur, dengan cara pasif, kita melabur untuk syarikat kita. Itu yang kita belajar hari ini. Dan juga saya menggesa pendengar-pendengar yang belum lagi memulakan perniagaan untuk membuka langkah mencari satu perniagaan ya. Dan nasihat saya belajar semalam saya ada baca daripada perkongsian Ustaz Don. Dia kata
kalau kita kan isu baru-baru ni ada benda-benda haram dan sebagainya kan, dia kata jika kita makan, kita pilih benda-benda yang halal ya, dan juga halal bukan dari segi hanya makanan tersebut, bahan tersebut, tapi halal juga datang daripada unsur makanan tersebut. Contohnya jika kita nak berniaga, jangan gunakan waktu pejabat, jangan gunakan komputer pejabat, jangan guna berfacebook waktu pejabat, kerana duit yang kita dapat itu tidaklah bersih jika kita menggunakan dengan jalan yang tidak berkat. Betul. Jangan guna paper pejabat, jangan guna pen pejabat untuk sendiri-sendiri tujuan peribadi. Itulah nasihat daripada Ustaz dan saya sampaikan kepada kita semua di sini juga. Walaupun saya meminta anda untuk memulakan perniagaan, tetapi carilah cara yang berkat. Carilah time dia yang betul, masa dia yang betul, dan carilah pelaburan-pelaburan secara Islam yang baik yang ada banyak ya. Jadi itulah pesanan saya pada minggu ini. Okey, baik. Terima kasih. Sedikit pesanan ataupun kata-kata semangat juga daripada Puan Asniza Cik Ros, perunding kewangan untuk pelaburan korporat kita hari ini. Okey, kepada yang mendengar Radio Bernama, saya mengharapkan anda semua ambil satu tindakan yang bijak demi masa depan diri anda sendiri dan juga syarikat-syarikat anda, kerana ada ruang, sebenarnya ada peluang yang lebih besar di luar sana. Maksudnya kita ambil satu peluang yang boleh membantu untuk anda hari ini dan seterusnya. Ya, baik. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Asniza Cik Ros, perunding kewangan, juga Dr. Niki Syuhada untuk topik kita hari ini, pelaburan korporat dalam bijak wang. Terima kasih, terus bersama kami Berita 24 Extra selepas ini.